Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar matematik moden. Seperti biasa macam cikgu sebut hari tu, bila nak menonton video PDP cikgu, awak kena sediakan di hadapan awak bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks mesti ada di depan awak. Dan tapi macam sekarang ni awak belum ada buku teks, pastikan awak dah download buku teks online dalam bentuk PDF file kan. Dah download semua kan. Okey, memudahkan awak bila nak belajar, bila ada buku teks kat depan. Yang kedua, awak kena ada buku panjang. Buku panjang. Buku panjang warna biru tu, kulit lembut, awak kena ada buku ni. Okey, untuk salin nota dan soalan. Okey, yang ketiga awak kena ada apa? Okey, alat tulis. Alat tulis seperti apa? Pen, pensel, pembaris, pemadam dan kalkulator. Okey, benda-benda ni mesti ada di hadapan awak. Video cikgu awak kena ikut secara hands on. Awak boleh pause dan cuba buat. Okey, so kalau semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan awak, kita boleh mulakan sesi PDP kita. Okey, kalau minggu lepas kita belajar ubahan langsung, minggu ni kita akan sambung dengan ubahan songsang. Okey, so kalau ubahan langsung minggu lepas, cikgu ulang balik. Kalau ubahan langsung, minggu lepas kita akan belajar. Akan belajar contohnya Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kemudian kita jadikan bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okey. Okey. Untuk kali ini kita akan belajar ubahan songsang. Okey, kalau ubahan langsung cikgu buat contoh berat hari tu kan. Makin banyak awak makan, semakin bertambah berat awak. Kalau ubahan songsang pula dia berlawanan. Okey, contohnya, okey, semakin kita buat contoh umur dengan apa kalau umur dengan tenaga lah. Umur dengan tenaga macam cikgu lah sekarang ni kan. Okey, so makin bertambah umur, makin kurang tenaga. Ini untuk orang yang semakin tua lah. Okey, semakin bertambah umur, semakin berkurang tenaga. Nampak tak? Ada songsang kat situ. Yang umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Okey, dalam ubahan songsang, kalau dalam ubahan langsung kita tulis Y berubah secara langsung dengan X macam ni. Kalau songsang, cara menulisnya ialah Y berkadar songsang dengan X. Macam tu. Itu maksudnya berkadar songsang. Maksudnya kat sini kalau Y semakin bertambah, X semakin berkurang. Kalau Y semakin berkurang, X akan semakin bertambah. Ini berkadar songsang. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan macam mana? Kalau hari tu kadar berubah secara langsung, dia akan jadi macam ni. Y sama dengan KX. Okey, kalau berubah secara songsang macam mana? Kalau berubah secara songsang dia akan jadi macam mana? Y sama dengan K per X. Dia akan jadi macam tu. K tetap berada di bahagian atas. Y sama dengan K per X. Itu berubah secara songsang. Okey, kita terus tengok contoh 18.
Contoh 18, dia bagi diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Kalau Y berubah secara songsang dengan X, macam mana nak tulis? Okey. Y berubah secara songsang. Songsang mesti 1 per dengan X. Okey, satu lagi apa? Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Macam nak tulis? Y berubah secara songsang. Songsang mesti 1 per dengan punca kuasa 2X. Dengan punca kuasa 2X. Okey, kita buat yang pertama. Yang A dulu. Okey, tengok contoh cara cikgu buat. Okey, so untuk A. Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X. Bila songsang 1 per. Jadikan dia persamaan Y sama dengan K per X. Okey. Dalam soalan dia dah bagi diberi apa? X sama dengan apa? X sama dengan 0.25. Y pula berapa? Y sama dengan 3. So macam mana nak buat? Kita gantikan 0.25 ni dalam X. Kita gantikan 3 ni ke dalam Y. Gantikan sahaja. Banyak kalau topik ubahan ni awak cuma ganti-ganti saja. Ganti pindah tempat. Ganti pindah tempat. Macam tu je. So, kita akan gantikan Y apa? Y 3 sama dengan K per X berapa? X ialah 0.25. So, macam mana nak cari K? Macam nak cari K? Okey, 0.25 ni kita kena bawa pergi sebelah. Okey, kat sini K, kat sini operasi apa dengan K? Dia operasi bahagi. Dia pergi sebelah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi operasi darab. So, K dapat apa? K dapat 3 darab 0.25. So, akan dapat apa K? K sama dengan 0.75. So, daripada persamaan yang asal tadi, asal tadi apa persamaan dia tadi tu? Y sama dengan K per X kan? So, kita gantikan balik K tu, dia akan jadi apa? Y sama dengan 0.75 per dengan X. Okey, boleh faham Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalan B. Y berkadar secara songsang dengan 1 per punca kuasa 2 X. Okey, dan dia bagi nilai yang tukar kepada persamaan dulu. Y sama dengan K per punca kuasa 2 X. Okey, dan sama juga yang dia bagi tadi. X ni ialah 0.25. Y ni ialah 3. So, masukkan 0. Masukkan kos Masukkan 0.25 ni ke dalam, gantikan dengan X. 3 ni Y ni gantikan dalam Y. So, Y ni ialah 3. Tulis balik sama dengan K per punca kuasa 2 0.25. Okey. So, macam mana nak cari K? Okey, so kalau nak cari K 0.25 ni, dia kena pergi ke sebelah. Okey, sini operasi dengan K adalah operasi bahagi. Dia pergi sebelah, dia akan jadi operasi darab. So, dia akan jadi apa? K sama dengan 3 darab punca kuasa 2 0.25. So, awak akan dapat nilai K ialah tekan kalkulator, awak akan dapat 1.5. So, gantikan balik daripada persamaan ni. Gantikan balik. So, awak akan dapat, gantikan balik persamaan ni. Asalnya apa? Asalnya ialah Y sama dengan K per
punca kuasa X kan. Jadi K ni awak dah tahu 1.5. So bila awak gantikan dapat apa? Y sama dengan 1.5 per dengan punca kuasa 2 X. Okey. Dia sama je dengan ubahan langsung hari tu, tapi kali ni kalau tak ubahan langsung y sama dengan kx, tapi ubahan songsang y sama dengan k per x. Okey. Okey, yang ini awak pause dan tolong salin. Jangan lupa salin dalam buku nota dan buku latihan, buku yang sama aja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh kita tengok contoh 20. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey. P, macam nak tulis P berubah secara songsang dengan Q? P berubah secara songsang dengan Q. Okey, so kita tulis kat sini Contoh 20 Contoh 20. Okey. P berubah secara salah. Sorry cikgu Sorry cikgu salah. 1 per Q kan songsang kan. Okey, P berubah secara songsang dengan Q. Okey, so dari segi persamaan tulis P sama dengan K per Q. Okey, dia bagi apa? Jika P sama dengan 2, jika P sama dengan 2, Q sama dengan 7. Okey, ayat pertama ni jika P sama dengan 2, Q sama dengan 7, ni sebenarnya kan dia suruh cari nilai K. K ni berapa? Lepas dah dapat K, dia suruh pula kita cari nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Okey, kita tengok step by step cikgu buat. Okey, ayat pertama dia suruh cari nilai K kan. So dia bagi apa? P2 Q7. Buat satu persatu. P2 Q7. So P ni 2 gantikan dalam P, Q ni 7 gantikan dalam Q. So kita akan dapat apa? Kita dapat 2 sama dengan K, Q ialah 7. So macam nak cari K? K 7 ni dia pindah ke rumah sebelah. Sini operasi bahagi, pergi sebelah dia akan jadi operasi darab. So kita akan dapat apa? 2K sama dengan 2 darab 7. K dapat 14 kan? So daripada persamaan asal ni, kita akan dapat P sama dengan K berapa? K kita dapat 14 kan? K kita dapat 14 kan? So kita gantikan dengan K tu. Jadi K 14 per dengan Q. Okey, dia bagi kat sini, dia suruh cari. Dia suruh hitung nilai P apabila Q 1.6. Okey, dia bagi Q 1.6. Dia suruh cari P. So kita gantikan dah dalam persamaan ni. Q ni ialah 1.6. So kita akan dapat apa? P sama dengan 14 per dengan 1.6. So kita dapat apa? 14 bahagi 1.6. Kita akan dapat 35/4 ataupun 8 perpuluhan, dapat P sama dengan 8.75. Okey, ganti-ganti saja. Okey. So ini adalah latihan. Kemudian ini adalah penyelesaian
Penyelesaian masalah yang melibatkan ubahan songsang. So yang ini dia bagi soalan-soalan kebat lah untuk selesaikan masalah. Okey. Ah, contoh, kalau tengok contoh 21, berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas P bagi satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas V jika suhu gas itu adalah tetap. Okey, tak nampak dekat sini. P, tekanan gas P bagi satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas. Okey, so macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak tulis yang ini? Maksudnya P berkadar songsang. Kalau songsang mesti 1 per P berkadar songsang dengan V. Jika suhu gas itu dah tetap. Rajah di sebelah menunjukkan gas terperangkap dalam sebuah silinder. Apabila isi padu dalam silinder itu ialah 80 cm padu. Isi padu dalam silinder itu ialah 80 cm padu. Okey, isi padu dalam silinder tu apa? P lah. P kan? P isi bukan. V. V. Isi padu gas ialah V. So V lah. V ialah 80. Sini dia bagi V ialah 80. Maka tekanan gas. Tekanan gas ni apa? Tekanan apa? Tekanan gas pada ayat pertama tadi, tekanan gas. Ayat pertama tadi tekanan gas ni ialah P kan? So P. P berapa? P ialah 190.25. Hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan gas dalam silinder itu ialah 121.76. Okey, ini soalan, ini bahagian yang kedua. Bahagian pertama kita selesaikan dulu. Okey, bahagian pertama dia kata P berkadar songsang dengan V. Okey, jadi kita jadikan dia persamaan P sama dengan K per V. Okey, dia bagi kat situ V 80. P ialah 190.25. So, apa kita buat? Macam biasa, kita gantikan. Gantikan dalam V, P gantikan dalam P. So, kita akan dapat 190.25 sama dengan K per V ialah 80. Macam mana nak cari K? Macam nak cari K? Macam tadilah. 80 pergi sebelah ini operasi bahagi, pergi sebelah dia akan jadi darab. So K ialah 190.25 darab dengan 80. So awak dapat tekan kalkulator, awak akan dapat K sama dengan 15.220. Habis satu bahagian. Okey, barulah kita pergi kepada ayat yang kedua ni. Hitung isi padu gas. Dia suruh hitung isi padu gas. Isi padu gas tu apa dia? V lah. Dia suruh cari V. Apabila tekanan gas, dia bagi apa? Dia bagi tekanan gas dalam sini tu ialah 121.76. Okey, dia bagi apa? Dia bagi P sama dengan 121.76. Okey, so K kita dah dapat. Bila K kita dah dapat, daripada persamaan kita akan dapat, boleh buat satu persamaan baru. Mendapat P sama dengan 15.220 per dengan V. Okey, so soalan yang kedua tu dia tanya apa? Dia suruh cari V. Dia bagi P sama dengan 121.76. So, apa yang kita buat ialah kita gantikan dalam persamaan. Gantikan P ni dalam P ni. So, kita dah masukkan saja. P ialah 121.76 sama dengan 15.220 per dengan V. So, nak cari V macam mana? V duduk kat sebelah bawah, kita bawa dia pergi sebelah atas. Yang ini duduk sebelah atas, dia pergi ke sebelah bawah. Kita tukar tempat kat dia. So, kita akan dapat V sama dengan 15.220 bahagi dengan 121.76. Kita akan dapat, tekan kalkulator. So, kita akan dapat 125.
Okey, ini penyelesaian masalah. So, biasanya mula-mula dia akan bagi. Mula-mula dia akan bagi dulu berkadar terus ataupun berkadar songsang. Kemudian dia akan bagi nilai-nilai ni, nilai-nilai ni. Kemudian untuk kita cari K. Bila dah kita dapat K, kita masukkan dalam persamaan. Dia bagi nilai baru, satu nilai baru dan satu lagi nilai yang dia suruh kita cari. Seterusnya kita akan dapat nilai yang diminta. Okey, so itu. Itu adalah kaedah soalan, contoh-contoh soalan yang dia boleh tanya. So, jangan lupa screenshot pula dah, pause dan salin dalam nota. Okey. So, minggu depan kita akan sambung dengan ubahan bergabung. Okey. So, cikgu akan bagi latihan dalam grup nanti. So, ikut saja arahan, baca dalam grup. Jangan lupa salin nota dan buat latihan. Okey, sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.